Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Faizul Hafiz bin Abdul Razak. Hari ini kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada saya, Hakimi Izzuan, Nur Auni Syazwana dan Ifrina Anis Suhaila akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek BMMB 3113 Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan. Baiklah, bagi soalan tugasan yang kami terima ialah dalam kumpulan yang tidak melebihi 3 orang, anda dikehendaki mengumpul maklumat yang berkaitan dengan skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Berdasarkan maklumat yang telah anda kumpul, interpretasikan skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu yang bermakna dan digunapakai secara optimum dalam penghasilan sesebuah kamus secara lisan melalui pembentangan kumpulan. Ini merupakan isi kandungan slide yang kami hasilkan, iaitu yang pertama skema tata cara pembentukan istilah, iaitu tata cara pembentukan istilah. Yang kedua, konsep dan langkah pembentukan istilah. Dan yang ketiga, syarat-syarat pembentukan istilah. Baiklah, peristilahan sebagai kelompok istilah yang melambangkan sistem konsep dalam pelbagai bidang ilmu merupakan alat penting bagi beberapa tujuan, iaitu yang pertama, pensisteman ilmu pengetahuan yang bermaksud pengelasan konsep bagi setiap bidang sains. Yang kedua, pemindahan pengetahuan, kemahiran dan teknologi. Yang ketiga, penterjemahan buku-buku teks sains. Yang keempat, perumusan maklumat bidang. Dan yang kelima, pengeluaran kembali maklumat bidang yang tersimpan, iaitu bahasa-bahasa indeks, tesaurus dan pengelasan. Slide yang seterusnya. Baik, kita lihat pula perstandardan istilah seharusnya merangkumi 3 peringkat, iaitu yang pertama, penyelidikan istilah. Yang kedua, persetujuan tentang istilah, definisi dan sistem-sistem konsep, penyebaran istilah yang telah dipilih. Standard dasar peristilahan memainkan peranan utama dalam pengawalan bahasa teknik. Standard ialah rekod persetujuan yang telah dicapai berkenaan peristilahan bidang ilmu yang khusus oleh pakar-pakar yang berkhidmat dengan suruhanjaya atau jawatan kuasa istilah. Sebagai contoh, Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP merupakan sebuah badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. Slide yang seterusnya. Baik, kita lihat pula kepada konsep skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2007, istilah ialah kata, gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat dalam sesuatu bidang ilmu. Istilah pula dapat mengungkapkan konsep yang tinggi dan mendalam serta canggih kerana istilah bererti kata atau gabungan kata yang menerangkan suatu makna, konsep, keadaan dan sifat khas dalam bidang tertentu. Peristilahan pula merupakan usaha mencipta atau menggubal kata baru terutamanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan khusus dalam sesuatu bidang ilmu atau profesional. Baik, Dewan Bahasa dan Pustaka dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu pada tahun 1992 telah menggariskan 7 langkah dalam proses pembentukan istilah. Slide seterusnya. Baik, kita lihat yang pertama iaitu penggunaan perkataan bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Yang kedua, penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan. Yang ketiga, penggunaan perkataan bahasa serumpun ataupun dialek Melayu yang lazim digunakan. Yang keempat, perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. Yang kelima, penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain.
Dan yang keenam, pemilihan yang terbaik antara langkah 1 hingga 6 jika terdapat beberapa kemungkinan. Seterusnya. Baik, kita pergi kepada langkah 1 iaitu kata bahasa bagi bahasa Melayu. Baiklah, penggunaan perkataan bahasa Melayu yang lazim digunakan. Perkataan bahasa Melayu yang lazim ialah perkataan yang difokuskan terus kepada maknanya dan biasa digunakan dalam komunikasi seharian. Sebagai contoh, ialah seperti kelas, cawan, kasut, baju, hospital dan lampu. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Norauni Syazwana. Baiklah, seterusnya adalah penggunaan perkataan bahasa Melayu yang tidak lazim digunakan. Perkataan bahasa Melayu yang tidak lazim merujuk kepada perkataan yang digunakan berdasarkan bidang atau situasi. Dengan perkataan lain, perkataan bahasa Melayu yang tidak lazim ini hanya digunakan apabila diperlukan atau berdasarkan konteks. Contohnya aset, inflasi, permaidani, ginjal, cakera padat, cangkir dan warkah. Seterusnya, langkah 2 iaitu kata bahasa Melayu serumpun. Perkataan bahasa serumpun yang lazim dan tidak lazim. Istilah juga dapat dibentuk melalui perbendaharaan kata bahasa serumpun sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan dalam bahasa Melayu. Perkataan daripada bahasa serumpun yang dipinjam untuk diserap masuk dalam istilah bahasa Melayu ialah seperti bahasa Jawa, Indonesia dan Tagalog. Di samping itu, dialek negeri juga terkandung dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Perkataan bahasa serumpun yang lazim merupakan perkataan yang telah biasa digunakan dalam bahasa Melayu. Manakala, perkataan bahasa serumpun tidak lazim ialah perkataan yang jarang-jarang ditemui dan digunakan. Namun begitu, perkataan ini masih wujud. Penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek yang lazim digunakan seperti lehir, lik bahasa Tagalog, kocoh dialek Kelantan, supik dialek Kelantan, segan dialek Kedah, tokak dialek Kedah, miring dialek Sabah, bapak dialek Jawa, kocek dialek Johor dan pelam dialek Kedah. Penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek yang tidak lazim digunakan pula adalah seperti batuk iaitu gayung, berlangsungkawa iaitu sedih ataupun takziah, ceritera iaitu cerita, dirgahayu iaitu panjang umur atau lanjut usia, tinta dark white, merinding meremang, buana bumi, kandil iaitu pelita. Seterusnya ialah langkah ketiga, kata bahasa Inggeris dan bahasa asing yang lain. Perkataan bahasa Inggeris dan bahasa asing lain ialah sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat dalam bahasa Melayu dan bahasa serumpun, maka wujudlah perkataan daripada bahasa Inggeris atau bahasa asing yang boleh diambil. Penulisan istilah mestilah mengutamakan bentuk ejaan dalam sumber iaitu perlu disesuaikan. Di samping itu, cara penyebutan juga perlulah mengikut sistem bunyi. Sehubungan dengan itu, istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus diguna pakai walaupun istilah ini tidak selari dengan sistem ejaan bahasa Melayu. Tambahan pula, terdapat ejaan istilah yang diambil daripada bahasa Melayu atau bahasa asing tidak diubah berdasarkan peraturan ejaan bahasa Melayu dan dikecualikan. Okay, kita lihat penggunaan perkataan bahasa Inggeris yang digunakan dalam bahasa Melayu iaitu seperti badminton, kaunselor, komputer, kartun, teknologi, karbohidrat, balkoni, tisu, vaksin dan virus. Okay, kita lihat penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Okay, contohnya seperti in toto bahasa Latin, bon appetit bahasa Perancis, ad hoc bahasa Latin, et al bahasa Latin, a la carte bahasa Perancis dan status quo bahasa Latin. Seterusnya saya serahkan kepada Ifrina Anis Suhaila.
Baiklah, seterusnya kita lihat kepada syarat-syarat skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Pertama sekali, syarat-syarat skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Pertama, kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah mestilah tepat bagi mengungkapkan konsep yang dimaksudkan serta stabil dari segi maknanya dalam bidang ilmu. Yang kedua, kata atau frasa hendaklah paling ringkas antara pilihan yang ada dan mempunyai rujukan yang sama. Yang ketiga, kata atau frasa mempunyai konotasi yang baik iaitu tidak berbau lucah atau boleh membawa kesan buruk dari segi agama, norma suku kaum dan juga hubungan antarabangsa. Dan yang terakhir adalah kata atau frasa mestilah memiliki bunyi yang sedap didengar iaitu mempunyai ciri keindahan bunyi atau eufoni. Seterusnya kita lihat kepada pembentukan istilah baharu. Slide yang seterusnya. Peranan utama Dewan Bahasa dan Pustaka ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat bahagian peristilahan Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu, antara peranan yang dilaksanakan ialah pertama, mengumpul, membentuk dan memperbanyakkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Yang kedua adalah menerbitkan istilah bahasa Melayu. Yang ketiga, mewujudkan pangkalan data pengistilahan yang bersistem sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Dan yang terakhir adalah menyelaras istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dalam mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui Mabim dan negara-negara lain. Seterusnya kita lihat kepada pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Yang pertama, perlulah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Yang kedua adalah pengaplikasiannya dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Yang ketiga adalah dilakukan penyedasarannya di Indonesia. Yang ketiga, memperlihatkan kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu Indonesia. Yang terakhir adalah memperlihatkan bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Seterusnya kita lihat kepada skema tata cara dalam peristilahan baru. Yang pertama adalah penggabungan kata iaitu kata majmuk yang melibatkan penggabungan dua atau lebih kata untuk membentuk sebuah istilah baharu seperti lipas kudung dan setiausaha. Seterusnya kita lihat kepada pemendekan kata iaitu singkatan yang melibatkan penggunaan huruf atau kata-kata singkat untuk mewakili kata atau frasa yang lebih panjang. Contohnya YG yang bermaksud yang dan seterusnya adalah SDG iaitu sedang. Seterusnya kita lihat kepada kata terbitan. Ia melibatkan penambahan awalan atau akhiran pada kata dasar untuk membentuk istilah baru seperti makanan dan memasak. Yang terakhir adalah pemindaian kata iaitu kata turunan melibatkan penggunaan kata yang sudah ada dan menambahkan imbuhan untuk membentuk kata baharu dengan makna yang berbeza seperti buka boleh ditambahkan imbuhan untuk menjadi berbuka dan langit pula boleh menambahkan imbuhan le untuk menjadi le langit. Seterusnya adalah kita lihat kepada perubahan makna kata iaitu metafora yang melibatkan penggunaan kata yang sudah ada dengan makna yang berbeza untuk membentuk istilah baharu. Contoh metafora yang digunakan dalam bahasa Melayu adalah sungai kehidupan, darah patriotisme dan padang perjuangan. Dan yang terakhir adalah pengambilan kata dari bahasa lain iaitu kata pinjaman. Melibatkan pengambilan kata dari bahasa lain dan disesuaikan dengan aturan bahasa Melayu seperti komputer, telefon, televisyen, ahad dan almari. Sekian daripada kami. Terima kasih.